أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Okay. Saya harap you all semua dah breakfast, dah makan. Kalau rasa nak waktu kita tengah live ni, kau rasa nak makan ke apa, tak apa, tak ada masalah. Janji kerja awak mesti ada sebelah. Saya tak dapat tengok kerja awak, jadi saya mengharapkan kejujuran. Kejujuran daripada awak untuk buat soalan ni. Awak jujur, awak untung, awak boleh buat soalan ni. Okay. So kita mula, saya nak terus pada rusa yang kedua. Kejap, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, pertama sekali, boleh nampak saya punya slide? Anak-anak, boleh nampak saya punya slide? Dah nampak belum? Tak nampak? Tak ada. Nampak. Ada yang nampak, ada yang tak nampak macam mana ni? Ada. Pastikan you all nampak Okay, saya ada Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Alright, pertama sekali saya ucapkan lagi sekali, setiap minggu saya minta you all sedekahkan Al-Fatihah pada yang penulis yang mencipta soalan rusa 2, Cikgu Azman Rizki. Cikgu Azman ni sebenarnya di Kuala Selangor dan saya sebenarnya berniat pun nak panggil Cikgu Azman ni untuk jumpa you all, tapi mungkin disebabkan PKPB dan macam-macam jadi kita hold sekejap. Alright. Dan saya banyak guna bahan-bahan Cikgu Azman, Cikgu Khairil Sahidin, Cikgu Ku Hazlizam, kalau you all pernah dengar. Ini semua pakar-pakar matematik. Dan kadang-kadang kita ada sesuatu ayat matematik yang saya sendiri pun agak confused. So saya banyak merujuk Cikgu Noraini Kasim yang penulis buku dan sebagainya. So apa pun kita doakan supaya mereka semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. So rusa yang kedua, okey dengar. Rusa ni adalah bagaimana you nak score kertas 2 sekurang-kurangnya 40 markah. Sekurang-kurangnya 40 markah. Jadi kalau kertas 2 baru ni, kalau you dapat bawah daripada 45, you kena berusaha lebih. Kalau you atas 45, 50 dan sebagainya pun usaha lagi. Tapi kalau yang 45 ke bawah, kena usaha berganda-ganda. Okay, so saya tak nak buang masa. Kita pergi pada soalan nombor 1. Soalan nombor 1, lorekkan rantau. Saya terus ulang Macam biasa saya ajar, kita mesti buat nombor lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 6 dan 7 dan 8. Sorry. 7 tak ada. 7 dan 8 ni tak ada. Okay. 6, 5, 6, 7. 5 dah mewakili semua kat sini. Okay, semua kat sini. Alright. So, daripada sini kita tahu huruf K. Huruf K you adalah 3, 4, 5, 6, 7. K. 3, 4, 5, 6, 7. Manakala, okey sekejap saya nak cuba pusingkan saya punya laptop ni menjadi tab supaya senang saya nak tulis untuk awak. Okey, manakala L tanda, kalau dia sebut L tanda kat sini, maksudnya dia tak nak L. Bila dia tak nak L, kita cuma ada nombor apa? Siapa yang masuk? Nombor apa Izzatu main ni? Ada tak Izzatu? Izzatu tak ada? Izzatu kalau L tanda maksudnya huruf apa Izzatu? Nombor apa Izzatu? L tanda. 1675. 1675. Okey, L tanda kan maksudnya kita tak nak L. So L kita 2, 3, 4. So kalau L tanda 1, 6, 7, 5. Disebabkan tanda persilangan Izzatu, jadi kita akan lorekkan nombor yang mana? Kita akan pilih nombor yang mana? 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. So ada 3 nombor ni. So cara lorekkan 5, warna kuning ni lah 5, 6, 7. So jangan masuk sampai nombor 4. Saya nak you all lorek betul-betul macam ni. Dan sebagainya. So ini adalah 5, 6 dan 7. Okey, setakat ni semua orang dapat jawapan? Dapat 1 markah? Semua orang dapat? Dapat. Dapat. Okey.
Okay, so soalan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kalau macam ni tak ada langsung kurungan. So kita buat satu-satu. Kita bermula dengan J. J kita adalah 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. K kita 3, 4. K kita K ya. K. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, saya nak you faham macam ni. Bila tak ada kurungan, automatik kita buat yang ni dulu. Persilangan dulu. So persilangan kita 3, 3. 5, 5. Dan 7, 7. So warna kuning ni lah. So dan akhir sekali L. L kita adalah 2, 3, 4. Disebabkan kesatuan union, dia akan pilih semua. Semua yang berlorek. Iaitu 2 pun berlorek, 3 pun berlorek, 4 pun berlorek. So 2, 3, 4. Kemudian kita ada 5, 6, 5 dan 7. 6 tidak termasuk. Okey. Dapat tak 2 markah kat sini? Semua orang boleh dapat? Lorekkan macam ni. Ada saya salah tak? Dapat. Dapat kan? So sama dengan jawapan awak. So pastikan lorekkan dia macam ni lah memenuhi ruang. Baru boleh dapat jawapan. Okey, sekarang kita nak buat soalan ni. Lorekkan. Okey, kita buat yang ni dulu. Yang ni. Warna hijau. So ini apa? Lebih ke kurang ni? Lebih ke kurang? Kurang. Okay, kalau tak ingat, awak imagine ni adalah macam huruf K. So kurang. Bila kurang, dia akan lorek ke bawah. So lorekkannya berlaku di sini. Berlaku di sini. Berlaku di sini. Berlaku di sini. Okay, sekarang saya warna orange. Ini. Warna orange. So ini. So ini adalah lebih. Lebih. So lorekkannya di atas. So bila lorek ke atas, di sini, di sini, di sini dan di sini. Lorekkan di atas. Dan akhir sekali warna biru. Y. Bila sebut Y, kita rujuk paksi Y. Bila paksi Y, nampak kita ada persilangan 1 dan 2 dekat sini. Disebabkan negatif, so di sinilah negatif 4. Bila negatif disebabkan tak ada sama dengan, so garisan yang terhasil ambil pembaris. Garisan yang terhasil adalah garis putus-putus. So ambil pembaris So ambil pembaris. So buatlah macam ni. So garisan yang terhasil adalah putus-putus macam ni. Mesti guna pembaris tau. Tak boleh guna tangan. Okay. Disebabkan lebih besar, dia berlorek di atas. So kita nampak tak? Lorekkan kita adalah di sini. So jawapan kita adalah pada ruang ini. Tak boleh lebih daripada Y sama dengan Y lebih besar daripada negatif 4. Tak boleh lebih sampai bawah ni. Tak boleh. Tak boleh ya. Sebab dia dah lebih daripada garisan kat sini. So saya padam sikit. Tak boleh lebih. So saya padam lah. Nanti you all dalam example buat macam tu. Ni sebab saya guna pen kan. Jadi jangan berlaku lorekkan di bawah ni. Hati-hati bila di bawah ni. Ni. Hati kat sini. So kat sini salah. Kalau ada lorekkan di sini salah. You akan hilang 1 markah. Okay. You akan hilang 1 markah. So saya tak nak you all buat ulang lagi. Salah kat sini. Okay, habis. Soalan nombor 2. Kita pergi soalan yang ketiga. Sini. Tulis 3 ketaksamaan. Bila sebut ketaksamaan, banyak kali dah saya ulang anak-anak. Kita guna simbol. Macam ni, dan macam ni. Okay. Kita tengok yang paling mudah. Okay, kita tengok yang ni. X negatif 6. X negatif 6. Kita tulis je macam ni dulu. So kita nampak garisan putus-putus ini, garisan putus-putus berwarna hijau ini adalah dilorekkan sebelah kanan. So X lebih besar. Disebabkan dia garisan putus-putus, jadi dia tak ada sama dengan. Okay, seterusnya ini. Kita buat yang ni dulu.
Y sama dengan 3. Y 3. So Y3, garisan dia adalah ini. Garisan ini, saya sinilah. So lorekannya berlaku di bawah. Di bawah. So Y kurang daripada 3. Disebabkan garisannya adalah garisan garis lurus, maka ada sama dengan 3. Okey. Sampai sini boleh faham tak? Boleh kan? Boleh cikgu. Okey, sekarang nak bagi yang susah sikit. Susah sikit. Saya tunjuk garisan ini. Macam mana nak buat yang ni? Ada idea tak macam mana nak buat? Anik, awak buat macam mana yang ni? Anik buat tak soalan ni? Yang mana cikgu? Ni soalan nombor 3. Soalan ketiga. Sekejap. Saya nak tengok you all buat macam mana. Apa yang you all faham? Allah, hilang cikgu. Assalamualaikum. You all dengar tak saya cakap? Belum. Dengar kan? Sorry. Saya punya tiba-tiba terkeluar lah pula. Sekejap Tak apa cikgu, take your time. Sekejap. Kenapa? Tak nak. Mami tak nak pun. Kejap. Kenapa? Amin. Okay, sekejap. Kejap. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita sambung balik dekat tadi. Sebab tadi saya buat bentuk tab. Okay, so warna kuning ni. Anik, awak dah dapat jawapan? Apa dia cikgu? Warna kuning? Ni. Garisan yang berwarna kuning. Nampak kan? Macam mana kita nak cari persamaan ni? Ini sama macam soalan trial awak. Kalau pakai Bagaimana kita nak keturunan mencari boleh ke? persamaan ni? Memang kena guna keturunan lah. So apa jawapan yang awak dapat? Apa jawapan yang awak dapat? 2 minit cikgu, 2 minit. 2 minit. Okey. Orang lain ada yang dah dapat jawapan? Orang lain ada yang dah dapat jawapan? Ini adalah bentuk soalan masa trial hari tu. Okey. Soalan nombor 4 saya nak siapa ya? Soalan nombor 4 get ready lah. Soalan nombor 4 saya nak Aina. Aina jawab soalan nombor 4 sekejap lagi ya. Okey cikgu. Okey, Aina jawab soalan nombor 4. Tak apa. Soalan nombor 5 saya nak siapa ni? Soalan nombor 5 saya nak Nazrul. Nazrul soalan nombor 5 Okey cikgu. Soalan nombor 6 Wan Kamarul lah. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So Anik dah dapat jawapan? Soalan nombor 3 ni? Sekejap cikgu, sekali lagi.
Sikit lagi, okey. Tak apa, saya bagi masa. Orang lain yang saya suruh jawab soalan nombor 4. Okey. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 sekejap. Soalan nombor 5. Soalan nombor 6. Saya suruh jawab okey. So sementara tu orang lain boleh siapkan. Kalau kata tak faham, you all boleh tengok balik. Sebenarnya ketaksamaan dengan set ni dia akan keluar salah satulah. Tapi kalau mana tahu tiba-tiba tahun ni ada kata keluar aja dua-dua. So tak ada masalah. Sekurangnya you all dah belajar dan faham macam mana nak selesaikan soalan yang macam ni. Okey. Okey, Saya dah nak dapat tunggu. je. Anik dah dapat jawapan belum? Dah. Okey, berapa jawapan awak? Y Apa? lebih besar atau sama dengan negatif X per 2 tambah 3. Negatif X per 2 tambah 3. Okey. So, saya rasa jawapan dia betul. Tapi tak apa, kita tengok Tengok orang lain. Tolong tengok. Pertama sekali, kita nampak garisan ni ada 2 titik. So, saya nak you all faham ni. So, dekat sini adalah nilai 3. Dekat sini adalah negatif 6. So, kalau kita buat koordinat, you ada negatif 6, 0, sifar ataupun 3 sifar. Kalau siapa yang ambil admat, dia dah tahu bila nak mencari kecerunan, sekejap. Okay, X1 contoh X1, Y1, X2, Y2. Okay, so nak mencari kecerunan Y sama dengan MX tambah C. Apa saja yang melibatkan garis lurus, mesti guna formula ni, persamaan garis lurus. So, bila nak buat kecerunan, M ini kecerunan, X2 tolak X1. So, ya Allah, tengok tak ada siapa pun betulkan kat saya. Kat sini nilai berapa? Kejap. 0, 3. Okay. X1 kita, X1, X2 tolak, Y2 tolak Y1. Formula kecerunan. So, 3 tolak 0 bahagi dengan X2 tolak X1. 0 tolak negatif 6. Ada X tambah C. So daripada sini you selesaikan Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah C. C ni apa? C adalah pintasan Y. Bila macam mana kita nak tengok? Kita tengok pada paksi Y kat sini. Kat mana yang terkena ni? Ni pintasan dia. So pintasan dia adalah 3. So persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 3. So samalah jawapan saya dengan Anik. Jadi disebabkan loretkannya di atas, maka jawapan dia adalah Y lebih besar. Disebabkan garis lurus ada sama dengan. You boleh tulis negatif 1 per 2X tambah 3 atau you boleh tulis macam Anik buat negatif X per 2 tambah 3. Dua-dua jawapan sama saja. Tak ada masalah. Cikgu, Saya cuma nak negatif? tekankan kenapa negatif? Kita tengok sini lah. 3. Kenapa negatif pula? Patutnya positif lah kan? 3 per 6. Betul. So, positif. So, silap. Saya silap. So, positif. Positif. So, Allahu Akbar. 1 per 2X. So, sini pun 1 per 2X. So, sini tak ada negatif lah. So, jawapan dia adalah X per 2 tambah 3. Saya nak tekankan apabila datang saja garis lurus, mesti guna persamaan garis lurus. Mesti guna ini. Y sama dengan MX tambah C. Kemudian carilah formula M. M itu adalah kecerunan. M sama dengan kecerunan. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini adalah kecerunan. So, kena ingat benda ni. Okey, boleh Soalan nombor 3? Faham? Faham. Faham kan? Sebab ada yang salah baru ni. Okey, so kita pergi kepada soalan keempat. Keempat tadi Aina pengkuantiti. Bila ada pengkuantiti yang tepat, okey, pengkuantiti awak kena tahu
sama ada menggunakan semua. Okey, siapa yang nak saling-saling nota boleh lah. Sama ada menggunakan semua ataupun sebilangan ataupun pengkuantiti ni juga sama ada menggunakan kata hubung dan atau kata hubung atau. So pilih jawapan yang bersesuaian sebab dekat sini dia tak bagi tahu you nak guna yang mana satu. Supaya pernyataan itu yang terhasil, pernyataan yang terhasil adalah benar. Okay, so Aina, apa jawapan dia 4A1? Sebilangan. Okey. Semua bulan J, semua bulan yang bermula J mempunyai 30 hari. So bulan apa yang mulai J? Jun, Julai. Januari. Okey, kalau Jun ada berapa hari? Jun 30 kan? Kalau Julai ada berapa hari Julai? Julai 31. 21. 31. So nak bagi saya benar, semua ke sebilangan? Sebilangan. Sebilangan. Kalau semua ni wajib. Maksudnya Jun 30, Tapi Julai juga adalah 30. Julai 31 kira 30 jugalah kan? Dia 30. Tak boleh lah. Sebab Julai ada dah 31 hari. So jawapan dia adalah Bukan semua. sebilangan. You rasa semua ke sebilangan? Bulan yang bermula J mempunyai Julai pun 30 hari dalam sebulan. Bilangan. Bulan yang mempunyai Jun ada 30 hari. Julai ada 31 hari. So awak rasa semua ke sebilangan? Sebilangan. Sebilangan. Orang lain? Sebilangan cikgu. Ni awak rasa apa ni? Bulan yang bermula J mempunyai 30 hari dalam sebulan. Semua bulan yang bermula J mempunyai 30 hari dalam sebulan. Tapi Julai ada 31. Saya rasa sebilangan. You all rasa? Sebilangan. Sebilangan kan? So, sebilangan lebih tepat. Okey. Soalan yang kedua. Aina, dan ke atau? Dan. Okey, dan Dan. Kalau betul, kalau dia guna kata hubung dan, dia akan jadi betul. Kalau dia guna kata hubung atau pun jadi betul. Kalau satu salah, satu betul. Kalau dia guna kata hubung dan, dia akan jadi palsu. Tapi kalau atau jadi betul. Okey, kena ingat benda ni je lah. Benda ni saja, tak susah pun. Okey, soalan B1, Aina, akas. Jadi maksudnya apa Aina? Jika M lebih besar 7, maka kan? Dia selain, dia terbalikkan je. Okey, so terbalikkan Jika M lebih besar pada 7, saya nak you all bila terbalikkan, kena ada koma, mesti ada koma. Okey? Sebab sini ada koma kan? So jawapan mesti ada koma. Jika punca kuasa 2 144 lebih besar daripada M. Okey. Sekarang saya nak tanya awak secara logik semua. Benar ke palsu ayat ni? Kalau dia kata, nyatakan sama ada benar atau palsu. Ni ada dah jawapan dia. Nyatakan sama ada akas itu benar atau palsu. So jawapan dia apa? Palsu. Benar ke palsu? Tak. Kalau Kita kena uji tau, uji. Ya. Saya bagi tahu uji. Punca kuasa 2 144. Kita dapat 12, betul tak? 12 lebih besar daripada M kan? Betul. Kemudian 12 ni juga lebih besar daripada 7. Jadi jawapan dia benar ke palsu? Lepas tu kita tengoklah. Sorry, saya dah balik. Saya salah kat mana ni? Okey. 12 lebih besar daripada M. M ni kecil lah daripada 12. M mungkin 1, M mungkin 2, M mungkin 3, M mungkin negatif 10 dan sebagainya. Adakah M ini lebih besar daripada 7? Adakah dia lebih besar? tak. Tak. So jawapan dia adalah palsu. Palsu Palsu. Palsu. Boleh faham tak kat sini? Kita ambil
Pertama sekali, kita ambil nilai daripada sini. 7 kuasa 2, 144, kita dapat 12. Allahu Akbar. Kita dapat 12. 12 ni lebih besar daripada M. So kita tahulah M ni kurang daripada 12. So M mungkin 1, M mungkin 2 ataupun M mungkin 11. Jadi dia kurang daripada 12. Tapi M kalau 11, betul. Kalau M 11 dia lebih besar pada 7. Tetapi kalau M tu 1, M tu 1, M bukan lebih besar pada 7. M adalah kurang daripada 7. So jawapan dia adalah palsu. Sebab dia tidak memenuhi nilai M tu, kriteria M tu. Boleh faham sampai kat situ? Okay. Ya. Okay, sekarang C. Saya tak tahulah kenapa soalan trial baru ni, you all dah buat betul tau. Tapi salah juga. Okay. Mungkin penggantian you buat kerja tak habis. Itu je. So kita belajar lah Diberi isi padu sebuah berguli sfera berjejari J ialah ini. Buat satu kesimpulan induksi, dia nak berapa? Dia nak 2 buah. So maksudnya isi padu kita akan jadi 2 darab 4/3 darab pi 22/7. Jejari you berapa? 7. So 7 kuasa 3. Jangan tinggal sampai sini. Trial baru ni boleh kata separuh you tinggal sampai sini. You tak kira sampai habis. Tak boleh. So kena buat dan kena kira sampai habis dan pastikan jawapan awak dapat macam ni. 2874 2/3. Okey, ada orang lain dapat jawapan lain? Saya tengok saya nak bagi tahu kat awak pemarkahan dia macam mana. 1 markah bila you ganti dalam formula, 1 markah bila you buat jawapan akhir. Ni 2 ni kena ada. Kalau tak ada, tak boleh. Okey, jelas soalan nombor 4. Kita pergi soalan ke-5 boleh? Ada apa-apa nak tanya saya? Cikgu, kalau yang pi tu kan kita pakai 3.142 boleh juga Boleh, tapi nanti kita punya round off tu agak lari sikit. So saya nak ingatkan, kalau boleh dalam exam nanti pi tu terus guna 22/7. Kecuali dia bagi arahan pi sama dengan 3.142. Okay. Boleh faham sampai situ? Okay. Okay, soalan ke-5. Nazrul Nazrul Nazrul? Ya, saya. Bagi tahu kat saya apa persamaan awak? Persamaan saya cuba. Yang pertama X tambah Y sama dengan 150. Okey, yang kedua? Yang kedua 875X tambah 6Y sama dengan 29,577. Betul? Betul. Maksudnya persamaan yang paling penting. Bila nak buat ni persamaan paling penting tau. Kaedah metrik tidak dibenarkan. Okey. So betul. Alert dekat sini. Kurang 423 daripada 30,000. Sebab tu dia dapat 29,577. So dia akan jadi persamaan pertama, persamaan kedua. Okey Nazrul, soal yang terakhir. Akhir sekali. Awak dapat berapa nilai kambing? Ya, cikgu. Last kali awak kira awak dapat berapa kambing? Saya nak tengok jawapan awak. Kambing 33. Okey, ni jawapan awak. Ayam 117. Okey, betul. Ayam 117. Okey. Now, kita tengok macam mana nak dapat markah Macam mana nak dapat markah. 4 markah je. Okey, 4 markah je. Tapi macam mana nak dapat markah. So, daripada sini, kita akan buat kaedah penggantian. X sama dengan 150 tolak Y. Saya lagi suka guna kaedah penggantian. Tapi kalau you nak guna penghapusan pun tak ada masalah. So daripada sini, siapa yang buat, you check 875 dekat tempat X digantikan 150 tolak Y tambah 6Y sama dengan 29,577. Okay. Kemudian kita faham dia akan darab 1. 875 darab dengan 150
you akan dapat 131250 tolak 875Y tambah 6Y sama dengan 2957. Selesaikan sampai you dapat 69Y sama dengan 101673 dan akhir sekali you akan dapat Y sama dengan 117. Bila Y dapat 117, X you akan dapat 150 tolak Y 117 dapat 33. Sebelum tu tulislah sini, katakanlah sini X, sini Y. Allah, sini Y. Supaya pemeriksa tu faham. Ataupun last sekali boleh tulis juga kambing, ayam, diterima. Okey, saya harap semua orang boleh buat benda ni. Pertama sekali persamaan kena betul. Okey, 1 markah. Penggantian kena betul, 2 markah. Dan akhir sekali pada X dan Y, 4 markah. So, penggantian ni pastikan masuk dengan betul. Kadang-kadang kalau markah dia terlalu sikit, 4 markah, dia mungkin tak ada markah dekat sini, tapi dia ada markah di sini. So terpulanglah antara salah satu. Walau bagaimanapun, saya nak you faham, buatlah jalan kerja dengan lengkap, jangan tinggal sebab saya tahu awak boleh guna kalkulator untuk terus dapat nilai X dan Y. Tapi tak guna kalau jalan kerja tu tidak lengkap. Okay? So soalan ke-6. Okay, sebelum saya pergi soalan ke-6, soalan ke-5 jelas? Semua orang dapat kambing 33, ayam 117? Semua dapat ke? Dapat. Dapat kan? Okay, kita pergi soalan ke-6. Ke-6. Ini adalah bentuk apa? Wan Kamarul? Gambar ni bentuk apa Wan Kamarul? Trapezium. Trapezium. Okey, bila sebut trapezium dia mesti ada sisi selari. Wan Kamarul, tolong nyatakan dekat saya mana satu sisi selari awak? 6X dengan 18. Okey, betul. Sisi selari adalah satu sisi yang sama arah. Okey? Kalau kata trapezium tu bentuk dia macam ni, so sisi selarinya adalah di sini. Kalau trapezium dia bentuk macam ni, so sisi selarinya adalah di sini. A, B. Apa sahaja bentuk trapezium. Kalau macam ni pun sama So sisi selarinya adalah A, B. Selari. Maksudnya dia mempunyai garis lurus yang sama arah dia bergerak. Okey. So Raja menunjukkan sekeping kad ucapan. Diberi luas kad ucapan adalah 315. Okey, Wan Kamarul. Luas trapezium apa formula? 1/2 darah 2 sisi selari dan tinggi. Okey. Hasil tambah sisi selari Hasil tambah 2 sisi selari. darab dengan tinggi. Betul? Dengan 315. Okey. So, hasil tambah sisi selari. Daripada sini. Sekejap. Awak dapat berapa nilai X, Wan Kamarul? Saya Saya nak tengok jawapan awak dapat je. X Awak dapat sama berapa dengan nilai X? 4. Lagi satu? X sama dengan 4. Lagi satu X sama dengan negatif 27/4. Okey, bagus. Betul. Okey, kita tengok macam mana dia dapat. 1/2 hasil tambah sisi selari. So 6X dan 18. So kena tulis 6X tambah 18. Darab dengan tinggi 4X tolak 1 sama dengan 315. Okey. Kalau saya tak suka pecahan. Maksudnya saya tak suka dalam satu ayat saya ni ada pecahan ni, benda ni. Saya anggap dia sebagai pengganggu. 1/2. Apa yang saya buat? Saya akan pindahkan 2 ni darab dengan 315. Jadi sebelah sini saya akan tinggal
6x tambah 18 darab dengan 4x tolak 1 sama dengan 315 darab dengan 2. So you all akan dapat 10, 1, 2, 3, 630. Betul tak? Betul. 630. Saya congak sebab saya tak ada kalkulator. 630. So darab satu-satu. 6x darab 4x. 24 x kuasa 2. 6x darab negatif 1. Negatif 6x. Okey. Kemudian 18 darab dengan 4. So you all akan dapat tambah 72x. Betul ke 72x? 72x. 18 darab dengan negatif 1. Negatif 18. Okey, saya terus pindah tolak 630 sama dengan kosong. Bila nak buat persamaan, pastikan ini ada sama dengan kosong. Okey, pastikan ada sama dengan kosong. So, daripada sini, you all selesaikan, you all akan dapat 24x kuasa 2. Okey, tambah 72 tolak 6x, so dapat 66x. Tolak 648 sama dengan kosong. Okey, saya dah ajar minggu lepas banyak kali. Apabila sampai dekat sini, boleh guna kalkulator untuk mencari nilai X. Bila awak tekan kalkulator, A awak 24, B awak 66, C awak negatif 648, dalam kalkulator awak akan dapat nilai ini. X1, saya tulis jauh sikit. Saya tak nak tulis kat sini, sekejap lagi awak pening jalan kerja. Okey, dalam kalkulator, daripada kalkulator, X1 awak akan dapat nilai 4. X yang kedua awak akan dapat negatif 27/4. Mesti tukarkan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Okey, saya nak you faham betul-betul. 5IA. Bila sampai sini, tinggalkan ruang jawapan, barulah you buat kurungan sama dengan kosong. Buat yang ni dulu. Atas ni dia akan kosong dulu. Okey, kenapa? 4 bila pindah tolak. So X tolak 4. Ini 4 darab X. So 4X. Tolak 27 tambah 27. So daripada sini awak akan dapat X sama dengan 4. Lagi satu X sama dengan negatif 27/4. Yang ni kena tulis abaikan. Sebab X tak boleh negatif. X mestilah positif. Tak boleh negatif. Abaikan. Mesti ada perkataan abaikan. Kalau tak mau tulis abaikan, kena tulis jawapan akhir. Akhir sekali. Oleh itu, X sama dengan 4. Hashtag. Ni pun boleh. Janji pemeriksa nampak dekat mana jawapan akhir you. Okey. Saya nak pergi dekat ruang yang kosong. Kenapa saya suruh tinggal? Sebab saya nak you all faham yang ni, warna hijau. Oh, sorry. X darab X, kita dapat 4X kuasa 2. Sedangkan kita 24X kuasa 2. Jadi, dekat mana dia relate? Apa nak buat? So, awak kena faham. Daripada 24 ni, nak jadi 4, maksudnya semua benda ni kena bahagi dengan 6. Supaya jadi 4X kuasa 2 tambah 11X tolak 108 mesti ada sama dengan kosong. Apa jadi kalau ini tak ada? Hilang semua markah di bawah. Faham Hilang semua markah di bawah. So, saya nak you all faham betul-betul. Hari ni faham betul-betul bagaimana persamaan linear ini you dapat markah. Okey, soalan nombor 7. Dua persamaan linear. Saya nak panggil siapa jawab ni? Dua persamaan linear. Amir, apa jawapan persamaan linear awak untuk soalan nombor 7? Amir ada?
Amir? Amir dah tak ada dah? Okey. Tak apalah, ramai-ramai. Apa dua persamaan linear yang kita boleh dapat? Hidayah ada Hidayah? Hidayah Zulkifli ada? Ya, saya. Apa jawapan? Saya cuba cikgu. Tak apa. 3P tambah 5Q sama dengan 63. Okey. 4P tambah 3Q sama dengan 56.50. Okey, betul? Hidayah? Okey, betul Dua persamaan. Betul. Kita ambil senang je lah. Menyediakan perkhidmatan KFC ke rumah dengan kos penghantaran ialah RM5. Okey. Syarul terima 3 set P dan 5 set Q dengan jumlah bayaran 63. Irdina pula menerima sejumlah RM56.50 untuk bayaran 4 set P dan 3 set Q. So, tak ada masalah sampai sini. Okey. 3P tambah 5Q sama dengan 63. 4P tambah 3Q sama dengan 56.5. Saya rasa tak ada masalah. Okey, metrik saya rasa untuk percubaan hari tu semua okey. So, bila daripada sini cara penulisan 3, 5, 4, 3 mesti ada P dan Q. Kemudian sama dengan 63 dan RM56.50. Pastikan penulisan metrik betul. Kemudian kita dah ada apa-apa nak tanya saya? Yang tu 3543. Cikgu tulis P. Oh, sorry. Nasib baik. 3543. Okey, 3543. Kemudian mesti ada PQ dekat sebelah. Lepas tu mesti ada sama dengan 1 per. Saya dah ajar buat anak panah. 3 darab 3 9. Tolak. 5 darab 4 20. Okey, kemudian 3 dengan 3 bertukar tempat. 5 jadi negatif 5. 4 jadi negatif 4. Dan 63 dan RM56.50. Okey, siapa yang dah buat, you all boleh cek jawapan ni. Dan akhir sekali, you all akan dapat PQ ni, nilai dia adalah 8.5 dan 7.5. Dan mesti tulis semula P sama dengan RM RM8.50. Q sama dengan RM RM7.50. Mesti buat sampai jawapan akhir. Okey? Jawapan akhir. So saya rasa metrik setakat ni semua orang faham. Cuma kalau salah persamaan, dia akan salah semualah. Okey? So kita pergi soalan ke-8. Boleh? Okey. Soalan ke-8, perimeter. So ukur keliling. Okey. Pertama sekali sudut POS 30. POS 30. Kalau sini dekat luar 30. So dekat dalam ni adalah 330. Dah faham Kat dalam ni adalah 330. Okey, kemudian QR adalah 10. So panjang sini adalah 10. Manakala TR adalah 6. So kita geras teorem. 6, 10. Panjang QT adalah 8. So 6, 8, 10. Jadi senang je. Hitung perimeter seluruh rajah. Okey, perimeter seluruh rajah. Ni senang je. You all dah buat. Apa jawapan Dapat berapa? Hidayah Budi Chandra ada? Hidayah lagi seorang? Hidayah ada ke tak ada? Tak ada. Siapa yang ada ni? Hani Syahinah? Cikgu tak Dapat kira. ke tak kira lagi? Kan tu lah tak buat. Aduh, hai anak. So, siapa yang dah buat? Haikal ada? Saya dapat 58. Siapa? Ni siapa ni? Hidayah ke Hani ni? Izzah. Oh, Izzah. Izzah dapat 58. Salah. Ada orang lain tak? Jawapan lain. Saya dapat 54 1/3. Ya, siapa tu? Wan Kamarul ke? 54 1/3.
Tengok kat mana? Pertama, kita akan kira perimeter rajah 1 kat sini. Warna kuning. Kemudian dekat sini. Dan juga dekat sini. Izzah, kat sini Izzah. Okay. Nak cari yang panjang ni. Yang panjang bulat ni, P dengan S panjang lengkuk dia. Izzah, you all kena buat. Okay, Allah. Besarnya. Sekejap 7 tambah 7. Okay, 7 tambah 7 kat sini. 7. Kemudian tambah sudut 330 darjah per dengan 360 darab 2 pi J. 2 pi 22 per 7. Jarinya juga adalah 7. Okay, so selesaikan, tekanlah kalkulator. Awak akan dapat 54 1/3. Okay? Boleh faham dekat sini? Perimeter, jangan pening. Perimeter ukur keliling sahaja. Okay, sekarang saya nak pergi soalan B. Soalan B. Luas dalam rantau berlorek. Okay, yang ni kita faham. Awak cari je luas bentuk bulatan ni. Okay, luas bulatan. You all ada 330 per 360. Bila luas pi J kuasa 2. Darab pi 22 per 7 darab J jari 7 kuasa 2. Okay. Tolak dengan, saya nak you all faham ni. Tolak dengan luas segitiga. 1/2 darab 6 darab 8. So jawapan akhir sekali akan dapat 117 1/6. Ini 6. So ini 8. Ini 8. Kita takkan ambil hipotenus Kita takkan ambil hipotenus. So selesaikan, awak akan dapat 117 1/6. Okay, setakat ni boleh tapi Alhamdulillah untuk trial baru ni kebanyakan 3/4 semua boleh jawab soalan nombor 11 yang melibatkan gambar rajah menggunakan formula inilah, perimeter dan luas. Tahniah tahniah. Semua kebanyakan dah boleh jawab lah. Ya, semua dapat 6 markah. Okey, kalau tak dapat pun mungkin you all ada salah sikit lah konsep-konsep. Sikit je pengiraan. Okey, seterusnya garis lurus. Ni senang je. 2 garis selari. Hidayah Budi Chandra ada tak? Hidayah? Saya nampak dia masuk tapi saya tak tahu dia ada ke tak. Okey, tak apa. Dia kata laptop dia hang. Laptop dia hang, alah kesiannya. Okey, pertama sekali anak, bila datang soalan ni, 2 garis selari, saya nak you all buat yang ni. So you all faham, bila selari, dia ada simbol tu. Lepas tu kata, kalau garis selari, kecerunan dia adalah sama. Kecerunan ni adalah sama. Okay? So nak dapat garis RS, kita cuma ada koordinat S sahaja. Tapi kita boleh rujuk pada garis PQ sebab dia selari. So kita ada koordinat dekat sini. 0, -9. Dan saya dah ajar, kita nak buat kecerunan X1, Y1, X2, Y2. Okey. So daripada sini kita carilah kecerunan dulu. Y, M sama dengan, okey. Y2 tolak Y1. Formula kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Sama dengan Y2U 3. 3 tolak -9 per dengan -9 tolak sifar. So you all akan dapat jawapan dia adalah 12 per -9. So -12/9. Mudahkan you akan dapat -4/3. Okey, baru nilai M. Bila sebut persamaan, okey, saya sambung kat sebelah. Sini. Bila sebut persamaan, mesti tulis Y sama dengan MX tambah C. Untuk matematik sahaja, ini je persamaan yang awak patut ingat. Okay, so M -4/3X
tambah C. Why? Disebabkan dia nak RS, so kita kena rujuk garis R dengan garis S. Kena faham benda ni. Dan kita akan ambil koordinat apa sahaja yang wujud pada garis ni. So koordinat yang ni kita ada X dan Y. So Y kita gantikan dengan negatif 4 sama dengan negatif 4/3. X tu digantikan dengan 6 tambah C. So kita selesaikan dan akhir sekali C akan dapat 4. Tapi ni bukan persamaan lagi. Persamaan dia adalah oleh itu Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 4. Barulah dapat jawapan. Ini cara yang betul. Jangan salah pilih koordinat. Katalah kadang-kadang dia tak bagi koordinat dekat S ni. Dia bagi dekat sini. Okey? Dia bagi dekat sini. Apabila dia bagi dekat sini, contohlah ya. Contoh. Katalah sini 6. So, awak ada koordinat 6 sifar. So, 6 sifar ni masuk balik dalam persamaan dekat sini. Ni yang saya nak awak faham ni. Maksudnya, dia tidak terhad koordinat pada huruf R atau pada huruf S. Apa sahaja koordinat, asalkan koordinat itu terletak pada garis RS. Pada garis sepanjang ini. So, apa sahaja koordinat sepanjang ini, awak boleh guna untuk mencari nilai C ataupun nilai kecerunan. Okey, sekarang soalan B. Pintasan X. Yang ni boleh buat, tapi dia salah sikit je. Pada garis lurus RS. So, awak punya RS, Allah. Sekejap Okey. So, awak punya RS, Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 4. Bila sebut pintasan X, so apa yang kosong dekat sini? Y yang kosong, kan? Y yang sama dengan kosong. So, awak selesailah kosong sama dengan negatif 4/3 X tambah 4. So, daripada sini, awak pindahkanlah, awak akan dapat X sama dengan 4. Saya nak awak tulis semula. Pintasan X sama dengan 4. Saya nak awak tulis semula sini. Walaupun awak dah dapat jawapan tu. Wajib tulis wajib tulis. Sebab ada satu tahun saya tak ingat tahun bila, disebabkan dia tak tulis perkataan pintasan X, dia tak dapat markah akhir. So saya tak nak lah. Rugilah kalau tak dapat. Ya, rugi. Okey. Saya nak pergi, masih ada masa lagi. 12:38. Cikgu, You all dah buat graf ke? cikgu, yang X tu 4 ke 3? You all dapat berapa? Oh, 3 lah. 12/4, 3 kan? Saya ni tengok main congak-congak je. Sekejap. So, 3. Nasib baik. So, 3. Yang betulkan ni awak kena check tau kalau takut saya kira salah. Okay. Soalan nombor 10. Ini adalah graf. Ada beberapa pelajar yang tak dapat markah graf 12 markah. Okay. Dan ada yang dapat sebab apa? Sebab dia salah skala. Bila dia salah skala, dia akan salah semua. Plotting semua salah. So saya tak nak you all buat ulang benda yang salah banyak kali. Alright. Saya terus bagi jawapan siapa yang buat. Okay. Dekat sini kalau you all kira menggunakan kalkulator, you all akan dapat 0.625. Saya nak you all ambil 3 tempat perpuluhan. Okay. Saya tak nak you all bundarkan sebab kalau bundarkan saya takut you all salah. You all tulis 0.62. Salah lah. Tak boleh. Sebenarnya bila bundarkan dia akan jadi 0.63. Juga diterima kalau you all bundarkan lah. Okay. Dan negatif 5. Kalau letak pecahan boleh ke? 0.6. 625 buat 5/8. Oh tak boleh lah. Bukan pasal 5/8 nanti awak nak plot kan susah. Mana boleh meh. Nanti nak plot susah kan? So tukarkan terus siap-siap dalam bentuk perpuluhan. Senang je. Awak tengok macam ni. Kalau dia bagi dalam bentuk ni, perpuluhan, ni negatif 24, 1/5. So jawapan awak mesti dalam
perpuluhan. Okay. Soalan B, saya harap you all lukislah macam biasa. Siapa yang buat? Sama tak jawapan C dengan saya? Saya dapat dekat sini negatif 2. Apabila X sama dengan 0.8, saya dapat Y negatif 2. Dan yang bawah tu saya akan dapat 2.6. Siapa yang buat? Dapat sama tak? Lari sikit lah kalau you all dapat 2.5, 2.55, 2.61 juga diterima. Okay? Juga diterima. Okay. Saya nak pergi yang ni. Saya tak tahulah kenapa. Saya rasa yang trial ni, you all mungkin tak confident kot. Jawapan dia dapat Y sama dengan 18 kan? You all macam tak confident tau. Betul ke dapat persamaan Y sama dengan 18? Sebenarnya betul. Tak ada masalah pun. Okay, saya nak pergi soalan D Soalan D. Soalan D. Pertama sekali, okay, siapa yang nak salin? Kaedah dia. Langkah pertama, kita akan tulis balik dari soalan. Soalan kita ini. Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 4X tolak 5. So, Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 4X tolak 5. Ni langkah pertama. Langkah yang kedua adalah susun. Satu ni pindah, jadikan ke sebelah. So, you akan dapat 0 sama dengan X kuasa 3 tolak 8X tolak 1. Saya nak you all pindahkan persamaan ni. Persamaan Allah. Saya nak you all pindahkan persamaan ni. Supaya jadi satu ni pindah ke sebelah supaya jadi kosong. Kenapa? Saya nak kosong mesti letak di bawah Y. Okay. Kemudian kena imagine buat kurungan nak letak tambah atau tolak. Okay, katalah kita letak tambah. Y tambah kosong dapat Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 3. Habis. Tak ada masalah. 4X tambah negatif 8. So, negatif 4X. Dan akhir sekali, negatif 5 tambah negatif 1. You all juga akan dapat negatif 4. So, saya salah? Siapa yang buat? Saya salah ke? Siapa yang buat? Semua dapat tak macam saya buat? Negatif 5 tolak 1. Tengok salah lah ni. Dapat berapa? Negatif 6. Betul? Ada yang buat? Dapat tak macam saya buat? Y sama dengan negatif 4X tolak 6. Tolak 6. Sebab negatif 5 tambah negatif 1. Hutang RM5 tambah lagi hutang RM1. So you all hutang RM6. Betul kan? Okay. Katalah kalau you all letak tolak. Macam mana nak hapus? Negatif X kuasa 3 tolak X kuasa 3. Tak boleh lah. Kita tak boleh hapus. So kena pandai nak letak tambah atau tolak. Dan ingat lagi sekali saya kata wajib tulis Y. Wajib Wajib. Jangan tak tulis Y anak. Jangan tak tulis Y. Nanti salah. Okay. Lepas tu yang ketiga bila habis saya dah ajar dah. Buatlah jadual X, Y. Kemudian letaklah. Okay. Macam mana nak letak? Kita tengok kita punya skala. Kita ada negatif 2. Kita ada negatif 1. Tengok sini kita tengok sini. Kita ada negatif 2, negatif 1, kosong dan sebagainya. So, you all boleh letak kosong dan 1 contoh. So, letaklah. Apabila X kosong, Y dapat negatif 6. Apabila X1, Y dapat negatif 10. So, ada 2 titik dan plotkan di dalam graf. Kalau plot, okay, saya tak tahu saya tak buat. Negatif 4X tolak 6. Cuba cek dapat tak sama? 2.8, negatif 0.1, negatif 2.7. Siapa yang buat lah? Biasanya kalau dia bagi 3 tempat ni 1, 2 dan 3. So maksudnya jawapan dia akan ada 3. Cuba buatlah ya soalan nombor 10.
Okey. Boleh saya teruskan soalan nombor 11? Cikgu, yang graf Ya. garis lurus tu kan, dia lagi elok buat dua titik ke 3 titik? Tak kisah pun sebenarnya. Kalau you buat 2 titik pun boleh, you buat 3 titik pun boleh. Kalau 3 titik lagi cepat, lagi mudah untuk you dapat. Betul tak? Sebab lagi nampak lah dia ke arah mana. Okey? Okey. Biasanya kalau saya akan buat satu positif, satu negatif lah. So, kalau letak negatif 2 ke, buatlah lagi satu. So, lebih tepat. Awak tanya saya lebih tepat. Dan saya sarankan gunalah pembaris panjang. Jangan guna pembaris pendek yang sambung-sambung. Itu masalah. Okey. Soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Kalau trial baru ni Ogif, tapi ada yang salah dekat kekerapan longgokan. Saya rasa siapa salah? Amir ke Nazrul? Tak ingat lah. Okay. So, kekerapan, saya tak kisah you all buat macam mana. You all boleh guna kaedah gundalan. Gundalan ni macam ni lah. Contoh 35. So 35 duduk kat sini. 19 akan duduk dekat sini. 27 dia akan duduk dekat sini. 18 dia akan duduk dekat sini. Ini kaedah gundalan. Okey, seterusnya 22 dekat sini. 23 dekat sini, Okey, 17 dekat sini. 12 dekat sini. So ini adalah kaedah gundalan. Walaupun you buat kaedah gundalan, you mesti tulis nombor. Dan kalau siapa yang buat, you all boleh check sama tak dengan jawapan saya. 5, 12, 11, 6, 4, 1, 1. Okay. Ya. Saya nak walaupun you all buat gundalan ni, buat gundalan yang macam ni, mesti tulis nombor. Tak boleh tak tulis. Bila tak tulis, tak dapat markah. Markah bukan pada gundalan. Markah adalah pada nombor. Gundalan ni hanyalah membantu awak untuk menjawab atau kira lebih tepat. Okay, now kekerapan longgok. Longgok ni kita kumpul. So 5 tambah 12, 17. Ada yang salah siapa yang buat dia tahulah dia salah kat mana. 17 tambah 11, 28. 28 tambah 6, 34. 34 tambah 4, 38. 39 dan akhir sekali 40. Ini longgok. You kumpul-kumpul. Kalau dekat sini 40, bawah ni pun 40. Okey. Kemudian sempadan atas. Padan atas senang je sebenarnya. 15, ni salah ni. Ni ke 15, ni 16 kan. 15, kalau kaedah dia konsep. 15 tambah 16 mesti bahagi 2. You all akan dapat 15.5. Macam baru-baru ni nampak macam dia bagi soalan perpuluhan kan. So konsep dia sama anak. Konsep dia sama. You all tambah atas dan bawah. 15 tambah 16 dapat 31 bahagi 2, 15.5. So 15.5, 20.5, 25.5, 30.5, 35.5, 40.5 dan akhir sekali 45.5. Okey. Dari jadual kekerapan. Tengok ayat ni. Nyatakan kelas mod. Okey. Kelas mod adalah kekerapan paling tinggi. So kekerapan paling tinggi adalah 12. So kelas mod you inilah. So jawapan dia adalah 16 hingga 20. So ini adalah jawapan dia. Jangan tulis 16 saja. Jangan tulis 20.5. Tak boleh. Cikgu. Saya dapat kekerapan dia 13. Ya. You all dapat berapa yang lain? Siapa lagi yang buat? Orang lain tak ada yang buat kalau awak dapat kekerapan 13, dekat mana lagi yang kurang? 12 je cikgu. 5, 13. Lepas tu? 12 ke 13? Kalau 13 kat mana lagi yang kurang? 15 sampai 20.
16. Oh, saya rasa awak dapat 13 tu sebab mungkin awak ikut 15 kat sini kan? Mungkin lah, mungkin. Tapi sebenarnya dia adalah 16 ni. Salah ni. Dia bukan 15 ni. Sini. Sini. Bukan 15 tau. 16 ya. You all betulkan lah Okay. Soalan C, lukis ogif. Kuartil pertama. Kuartil pertama maksudnya apa anak? Kuartil pertama? 1/4 Okay, 1/4 daripada berapa? pada ke semua sekali 40. Okay, daripada 40 kan. So dapat 10 kan. Tapi 10 ni bukan jawapan. 10 ni kita rujuk untuk graf, betul? Okay, kita tanda pada graf. Okay, daripada graf tu lah baru kita dapat jawapan. Okay, saya tengok graf sekejap. Saya share dengan awak jawapan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap tak hang. Mana jawapan dia? Sekejap Usaha jawapan. Kita try. Kita try Saya harap you all nampak lah kot. Sekejap. Usaha jawapan. Okay. Empty. Lama. Sekejap. Sekejap tengah loading. Okay. You all nampak tak jawapan kat sini? Nampak tak? Tak ada cikgu. Tak nampak? Tak. Oh, tak nampak Alamak, tak nampak rupanya. Sekejap saya nak ambil jawapan ni. Macam mana? Okey, tak apa. Nanti saya akan share jawapan tu dekat dalam kelas. Waktu saya akan bagi jawapan lah. Macam mana graf itu dikira. Okey, tak apa. Kita tengok balik kat sini. Balik soalan kedua. Right. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Okey, ni senang saja. Saya rasa you all hari tu confused kot. Apabila diberi koordinat, dia selalunya bagi bentuk, dia buat pembesaran kan. Tiba-tiba bagi koordinat, faktor skala 2. Saya rasa you all confused. Macam mana nak kira benda tu? Saya rasa you all confused kat situ sebab kita biasa diberi gambar rajah. Okey, saya tak pasti. Cuba buat, diberi P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1. R ialah putaran lawan arah ikut arah jam 21. Koordinat imej 1, 3. Kalau kata soalan ni SPM, rujuk rajah yang dibagi. Walaupun rajah tu duduk dalam soalan B. Okey, sekejap besarkan sikit. Walaupun rajah tu duduk dalam soalan B. So 1, 3. Warna hijau. 1, 1, 1, 3. So dekat sini. Okey. Kemudian dia kata PR. So kita akan buat R dulu. R adalah putaran 90 darjah pada arah jam 21. Okey. Saya buat dia punya pusat dulu. 21. Kat sini. Kalau saya akan ambil pembaris lah. Okey, pembaris. 90 darjah ikut arah jam. So dia akan pusing ikut sini. Arah jam. So pembaris. Pembaris kita kan. Alamak, pembaris saya panjang sangat. Macam mana bagi garis pendek? Alamak, macam mana Tapi saya nak you all faham macam ni. Ni pembaris awak. Pembaris saya. So, bila ikut arah jam, 90 darjah ikut arah jam. So, dia punya keadaan dia macam ni. Siapa yang buat dapat sama tak dengan saya? Dapat tak koordinat dia dekat sini? Sorry, koordinat dia pada 42. Siapa yang buat? Dapat tak 42? Ni nampak ni pembaris saya. Pembaris saya. Okey, pembaris letak daripada sini. Daripada pusat tadi, koordinat tu dengan pusat. Okey, nampak macam ni. So saya garis lagi ni, saya nak bagi awak nampak. So 90 darjah, so pembaris tu akan jadi pusing sini. 90 darjah. Lebih kurang lah dia akan dapat pusing macam ni. Macam ni. So 2 kotak, so sini pun 2 kotak. So you all akan dapat sini. 4, 2. Saya salah. Sekejap. Pusing Pembaris ni kena duduk tepat. Saya punya ni. Baru betul.
92 kat sini. Allah. Okay. Okay, nampak tak siapa yang ada pembaris? So, sini adalah 90 darjah. So, koordinat dia adalah 42. 42. Kemudian dia melalui P, pantulan pada garis Y sama dengan 1. Bila Y sama dengan 1, ambil pembaris Y sama dengan 1 ni dekat sini. Okay. So, ni lah lebih kurang saya nak highlight. Y sama dengan 1 kat sini. So, bila pantul, daripada sini dia pantul, dia akan turun sini. So, jawapan dia adalah 4 sifar. Siapa yang buat? Dia akan dapat macam ni ya. 4 sifar. Sebab pantulan Y sama dengan 1. Okay, sekarang RP pula. So, RP, warna hijau. Dia buat P dulu daripada 1, 3. 1, 3 sini asal. Okay, P. 1, 2. So, dia turun. 1, 2. So, kat sini adalah negatif 1, 1, negatif 1. 1, negatif 1. Kemudian, dia rotate. Dia pusing pada pusat kat sini. Okay. Macam biasa, ambil pembaris. Pembaris. Okay. Pembaris. Kita pusing dulu Kita garis dululah pembaris tu. Okay. Ambil warna merah. Okay. Allah. Saya punya dah lari pula. Siapa yang buat pembaris lah lebih kurang macam ni. Okay. Kemudian, dia pusing 90 darjah ikut arah jam. So, dia akan pusing. Macam mana ambil pembaris. Macam mana saya nak ajar pusing. Jadi saya buat boleh. Nak ajar awak nak pusing pembaris. Macam ni lah lebih kurang Saya nak bagi you all nampak 90 darjah. So, you all akan dapat 0.2. Dapat tak pembaris awak? Macam ni. Siapa yang ada pembaris, you all cuba buatlah 90 darjah. So, dia pusing. 90 darjah kat sini. Lawan ikut arah jam kan, so dia pusing kat sini. So, koordinat dia adalah 0.2. Apa yang ada pembaris, you all buatlah. Saya punya pembaris tu tak boleh nak pusing sangat. So, tapi sekurangnya you all faham dekat sini. Okay, ada apa-apa nak tanya? Setakat putaran dengan pantulan. Boleh kan? Okay. So, nampak sebelum tu saya lupa. Bila nak buat ayat pantulan mesti ada perkataan garis. Ya? Pantulan mesti ada garis. Bukan pantulan pada titik. Tak boleh. Pantulan mesti pada garis Y sama dengan 3X tambah 1. Contoh. Ya? Dia mesti garis. Dia bukan titik. Okay. Soalan B. B1. MNPQ. Okay, saya padam balik yang ni. Cikgu. Ya. Kalau macam soalan trial hari tu, kalau dia bagi titik je, macam mana? Okey, contoh. Saya bagi titik pembesaran 2 kali. Contoh. P ni. Okey. Daripada titik pusat dia dekat H. Pusat dekat H. 2 kali ganda kan? So, ambil pembaris. Okey. 1. Pembaris saya dah lari. 1 dan 2. So sebenarnya dia pusat 2 kali ganda dia adalah pada G. Dia kira dari pusat tau. Ni kira 1. Tak tahu. Ni kira 1. So 2 kali pembesaran. Boleh 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 faham Dia kira daripada pusat. Boleh tak? Tak faham. Confused sikit. Okay. Kejap. Saya pun salah. Kejap. Saya buat itu yang besar. Lagi sekali. Pusat dia dekat Q. Koordinat dia H. Objek dia H. Pembesaran dia 2 kali ganda. Faktor skala 2. Maksudnya 2 kali ganda lah. So daripada H ke Q, dia melalui 2 kotak. 1, 2 kotak. 1 kali lah ni. So nak melalui 2 kali, faktor skala 2 kali. So 2 kali ganda. Boleh tak? So jawapan dia adalah J. Boleh faham tak? Katalah faktor skala bukan 2. Faktor skala 1/2. So jawapan dia dekat mana? Dekat sini kan?
So jawapan dia kat mana? Dekat Kat sini. tengah tu. Tengah-tengah tu. Awak faham tak? Saya nak ajar. Dia daripada pusat tau. Dia dikira daripada pusat. Pusat Q. So kena faham benda tu. Daripada pusat. So hari tu kebanyakan jawapan dia adalah you akan dapat image tu yang mula-mula pada 7 negatif 5 kalau tak salah saya kat bahagian bawah. Ya. So kena baca balik soalan tu. Okey. Soalan ni. MNPQ ialah image bagi kawan ni. Ni objek. Ni image. Di bawah gabungan VU. Maksudnya apa yang kita nampak, dia adalah daripada sini, dia akan jadi yang ni dulu, yang kecil ni dulu. Lepas tu baru dia melalui yang ni. Betul tak? So, persamaan pertama, kedua. Penjemaah pertama, penjemaah kedua. So, saya nak bagi tips dekat awak. Kalau kedudukan dia bentuk dia sama, automatik kan? Biasanya lah jawapan dia akan dalam bentuk translasi. So, translasi U tu adalah translasi. Ejaan kena betul. Okey, berapa? Katalah D dengan H. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. So, 4 ke kanan. So, 4 positif. Dan dia akan turun 1, 2, 3. So, negatif 3. 2 markah ya. Jangan salah. Translasi ejaan kena jaga. 4 negatif 3. Bukan 4 per negatif 3. Salah. Okey, soalan bentuk kedua, penjemaah kedua. Daripada sini ke sini, dia akan mengalami pembesaran. Ayat dengan faktor skala. Okey, faktor skala berapa kali dia besar? Nampak ni? Ni satu kotak, ni jadi 1, 2. So faktor skala 2. Pada, siapa entah yang buat hari tu? Pada pusat. Okey, kena ada pusat ni. Pada pusat. Okey, ambil lah pembaris, nampak? Sambungkan titik ke titik. Q dengan L. Sorry. Negatif 1, negatif 2. Saya punya pembaris ni lah lari pula. Sekejap. Lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Allah, lari pula dah. Lebih kurang macam ni lah QL. Okey, kemudian saya punya lari lah. You all boleh buat tak? Dapat berapa lah? Negatif 1. Negatif 1, negatif 2. Negatif 1? Negatif 2. Negatif 2 Ya, negatif 1, negatif 2. You all buat lah. Kan sepatutnya you all akan dapat kat sini. So, pada pusat kurungan negatif 1, negatif 2. Ambil pembaris, sambung pada semua titik. Ya. So, habis dekat sini, barulah dapat markah. Okey, saya nak tekan. Katalah. Ya, saya nak ajar ni. Kenapa awak tanya saya nanti awak dapat markah? Kenapa saya tak dapat markah penuh cikgu? Dia buat translasi, betul. Lepas tu dia buat 4 negatif 3. So, ni salah. Dia dapat 1 markah je kat sini. So, pembesaran dia betul. Faktor skala 2 betul. Pusat pun betul. Tapi, dia hanya dapat 2 markah sahaja. Sebab apa? Sebab 2 markah di bawah ni bergantung kepada markah dekat atas. Kalau atas hilang 1 markah, automatik bawah pun hilang 1 markah. Walaupun bawah tu jawab betul. Faham Sebab tu kena hati-hati cara menjawab. Ya. Baru ni ada yang atas dapat 2, automatik bahagian pembesaran tu dia akan dapat 2. Walaupun dia betul 3 markah. Awak kena faham konsep ni. Okey. Soalan C. Okey, kalau pula tanya saya, cikgu boleh tak terbalik? Dia buat besar dulu baru dia buat translasi. Boleh, tak ada masalah pun sebenarnya. Boleh. Tapi kita kena tengok balik lah. Check balik lah satu-satu. Okey. Soalan C. Diberi luas DEFG 36. So ini adalah luas objek. Hitung luas bagi MNOPQ. Ni senang je. So jawapan dia yang buat adalah you all akan dapat luas image K kuasa 2 darab dengan luas objek. So 4 darab 36 dan akhir sekali dapat 144.
Yang ni majority 5A tak ada masalah. You all boleh buat. Tahniah. Terima kasih. Tahniah. You all ada masalah tadi pada bahagian A yang melibatkan koordinat. Yang melibatkan pembesaran 2 kali ganda tu. Yang tu 2 orang je kot betul daripada 25 orang. 2 orang saja kot yang betul. Daripada 25 orang yang jawab. Tapi bahagian belakang majority boleh jawab lah. Majority boleh jawab. So saya rasa jelas untuk sini. Dan lepas ni kita akan masuk soalan rusa ketiga. Rusa ketiga. Saya tak pasti. Ni adalah bentuk soalan rusa ketiga So saya harap you all cuba buat. Ni lagilah macam-macam. Dia melibatkan ada ukuran sudut. Lepas tu masih yang sama lagi. Masih lagi buat set. Masih lagi melorotkan rantau. Masih lagi melibatkan persamaan. Okay. Kemudian kalau soalan kelima tu masih melibatkan metrik tapi baca betul-betul arahan dia, ayat dia. Okay. Yang keenam ni melibatkan cube. Bila sebut cube, saya nak you faham apabila disebut cube, dia adalah semua sisi sama panjang. Cube, semua sisi sama panjang. So hati-hati kat sini. Okay, kemudian kalau soalan ke-8 ni, ini saya rasa sudut. Sudut so kena pandai tengok. Soalan ke-9 yang ni pengiraan sebuah kolam ikan berbentuk tanah itu panjang pagar yang diperlukan. Yang ni melibatkan, tengok ada perkataan sukuan bulatan 9A. You nampak tak ni? Saya tunjuk. Nampak ke tak ni? Anak? Tak. Oh, you tak nampak Nampak. Apa saya nampak? Soalan nampak. Kan saya cikgu cakap seorang pula. Nampak ke tidak soalan dia? Soalan Okey, sudah nampak. Okay, so soalan nombor 10 biasa penjemaat. Okay, soalan nombor 11 graf. Okay, saya nak you all faham apabila diberi graf ini. Ni graf apa ni? So kena tengok betul-betul. Sebab tu saya kata buat latihan banyak-banyak lah So sikit je soalan untuk ni ada 11 soalan. Ada 11 soalan. So saya rasa untuk kali ni sekejap. Okay, saya rasa untuk kali ni saya rasa you all dah boleh jawab. Cuma buat rusa yang ke-3 lah. Nanti saya akan postkan soalan dia untuk rusa yang ke-3. Okay, so itu saja daripada saya. Saya harap you all terus berusaha dan ingat pesan saya. Walaupun awak rasa kadang-kadang matematik tu mudah, senang nak score. Tapi sebenarnya rugi kalau you tak score benda ni. So nak buat macam mana kena selalu praktis. Macam saya cakap, saya selalu ujian, exam saya memang sentiasa dapat A. Saya tak pernah dapat B tau. Tapi walaupun saya sentiasa dapat A, tiap-tiap hari saya buat latihan. Saya tak pernah rasa tak naklah dapat, dah buat dah ni, pandai dah ni. Oh no. You tak boleh ada sikap yang macam tu. So itu nasihat daripada saya. Saya yakin, saya tahu awak boleh. Saya yakin, saya tahu awak boleh. So saya harap itu saja daripada saya. Kita jumpa minggu depan, hari Khamis, waktu yang sama dan siapkan rusa yang ketiga. So, okay, itu saja. Assalamualaikum. Tak nak keluar. Terima kasih cikgu. 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 Sama. Okay.